Melalui video ini saya akan memberi kuliah berkaitan dengan topik yang pertama kelas kita, iaitu topik fungsi. Okey, untuk sebagai panduan, sila rujuk nota topik yang pertama, iaitu topik fungsi. Okey, tapi melalui video ini saya akan pergi terus kepada bahagian 1.2, iaitu yang berkaitan dengan fungsi linear. Kalau lihat dalam nota bahagian 1.2, iaitu yang berkaitan dengan fungsi linear. Okey, bahagian 1.1 iaitu bahagian perkenalan. Saya harap anda baca. Di situ ada beberapa konsep penting yang berkaitan dengan fungsi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan fungsi linear? Okey, fungsi linear, kalau lihat dalam nota, bentuk umum bagi fungsi linear selalunya kita akan tulis sebagai y sama dengan mx campur c. Ataupun ada setengah-setengah buku, fungsi linear juga ditulis sebagai y sama dengan a campur bx. Jadi at least kekurangannya ada dua cara bagaimana fungsi linear tersebut ditulis. Okay, kita pergi pada fungsi linear y sama dengan mx campur c. Okay, di situ ada beberapa perkara yang perlu awak tahu. Okay, kalau kita lihat apa yang dinamakan sebagai y dan apa itu x, di situ kemudian kita ada m dan kita ada c. Bagi fungsi linear, bila kita namakan dia sebagai fungsi linear, y sama dengan mx campur c. Okey, y dan x adalah pemboleh ubah, iaitu y dan x ada nilai data dia, di mana y dikenali sebagai kalau lihat dalam bahagian 1.1, dia juga dikenali sebagai y ni juga dikenali sebagai output, ataupun y juga dikenali sebagai culat. Manakala bagi x juga boleh dikenali sebagai input, ataupun nama lain dia juga dikenali sebagai domain. Set bagi input akan menghasilkan domain. Okey, kemudian kita lihat apa yang dimaksudkan dengan m. Kita lihat apa yang dimaksudkan sebagai m, apakah itu m, dan kemudian apakah itu c. Okey, m dinamakan sebagai cerun ataupun slope. Cerun ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah slope. Manakala c ialah titik pintasan bagi fungsi tersebut. Okay, jadi bila kita anda melihat satu fungsi linear, dia akan ditulis sebagai y sama dengan mx campur c, dan anda perlu tahu apa yang dimaksudkan oleh y, m, x dan juga c. Okey, sebagai contoh, katalah lihat contoh 1.16, kita ada satu contoh fungsi, iaitu y sama dengan negatif 2x campur 1, atau juga ditulis sebagai fx sama dengan negatif 2x campur 1. Dan bagaimanakah, kalau berdasarkan contoh ni, kita tahu y sama dengan negatif 2x campur 1. Di sini dalam contoh ni, m, itu cerun tadi, sama dengan negatif 2, dan nilai pintasan c sama dengan positif 1. Dan bagaimanakah bentuk fungsi tersebut? Kalau lihat dalam nota, seperti yang yang saya berikan dalam nota. Ini adalah bentuk bagi fungsi y sama dengan 2x campur 1. Dan bila kita melukis fungsi tersebut, y sama dengan negatif 2x campur 1, ada beberapa perkara yang anda perlu beri perhatian, iaitu paksi melintang adalah untuk x, paksi menegak ialah untuk y. Okey, cuba kita lukiskan. Saya akan tunjukkan bagaimana untuk melukis fungsi y sama dengan negatif 2x campur 1. Okey, kita ada fungsi tadi y sama dengan
Y sama dengan negatif 2x campur 1. Okay, untuk melukis fungsi seperti ini, bila melukis fungsi linear, ada beberapa perkara yang perlu awak tahu seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, dia akan melibatkan dua paksi, paksi menegak dan paksi melintang. Paksi melintang ialah untuk X, paksi menegak ialah untuk Y. Okey, oleh kerana fungsi tersebut, pintasan dia adalah C sama dengan 1. C merujuk pada pintasan fungsi tersebut di paksi menegak, iaitu paksi Y. Jadi dia sama dengan 1 di sini. Manakala oleh kerana bentuk ceruan dia ialah negatif 2x. Bentuk ceruan dia ialah negatif 2. Jadi fungsi tersebut akan berbentuk seperti ini, mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Ini dinamakan sebagai fungsi tersebut adalah yang mempunyai nilai cerun negatif. Dan jika saya ada fungsi yang lain, katalah saya ada fungsi yang bercerun positif, iaitu katalah kita ada Y sama dengan 10x campur 5. Fungsi tersebut bercerun positif dengan pintasan C sama dengan 5. So bagaimana kita nak lukis fungsi ini? Seperti biasa, pastikan ada dua paksi, satu paksi menegak dan satu paksi melintang. Paksi melintang untuk X, paksi menegak untuk Y. Lihat pintasan dia ialah pada Y sama dengan 5. Dan kemudian oleh kerana dia bercerun positif, bentuk fungsi tersebut adalah seperti ini, iaitu dia mencurun ke atas daripada kiri ke kanan. Ini fungsi yang bercerun positif, iaitu cerun dia adalah 10, manakala pintasan sama dengan 5. Okey, itu saja untuk kali ini yang berkaitan dengan fungsi. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.